senjata makan tuan. Apa yang sudah jadi dengan senjata makan tuan ni, saudara? Bila kita membentangkan apa yang dipanggil sebagai Akta Lompat Parti, kita cuba nak jadikan akta ini seberapa ketat yang boleh supaya bukan hanya dikira seseorang yang keluar daripada parti dia menjadi bebas ataupun keluar daripada parti dia menyertai parti lain dianggap telah melompat parti. Malah kita cuba nak pastikan kalau misalnya ada yang telah mengambil keputusan bertentangan dengan apa yang diusulkan oleh ketua whip parti masing-masing, contohnya maka mereka juga secara tidak langsung telah melanggar Akta Anti Lompat Parti. Namun pada ketika itu, tuan-tuan, yang membantah dia sudah pastilah geng-geng katak yang sewaktu dengannya. Kerana mereka masih lagi mempunyai niat, masih lagi mempunyai intention untuk menarik MP-MP daripada pasukan lawan untuk menyertai mereka atau menyokong mereka. Itu sebab lepas saja pilihan raya umum ke-15, Muhyiddin telah menarik 10 orang wakil rakyat daripada UMNO untuk menyokong mereka dengan menggunakan SD secara bersendirian. Nasib kita baik kerana setiap 10 orang yang menandatangani SD tersebut bersama dengan semua calon daripada Barisan Nasional telah pun menandatangani aku janji bahawa mereka tidak pernah dan tidak akan memberikan aku janji kepada orang lain. Inilah menyebabkan yang 10 orang tu, bila kita sedarkan bahawa tindakan mereka itu boleh menyebabkan mereka kehilangan kerusi yang mereka ada, akhirnya mereka menarik balik SD yang diberikan kepada Muhyiddin Yassin. Maka akhirnya tak cukup jumlah. Hari ini, tuan-tuan, senjata tu telah makan tuan. Hari ini Muhyiddin Yassin pula kata kita perlu memperbaiki kelemahan Akta Anti Lompat Parti. Yeay! Hang lupa ke bahawa orang yang telah manusia-manusia, ahli-ahli politik daripada parti kamulah yang telah membantah undang-undang yang lebih ketat yang nak dilaksanakan di bawah Akta Anti Lompat Parti. Hari ini akibat daripada perbuatan kamu memancing Syed Saddiq, maka hari ini kamu telah menghalalkan orang lain untuk memindahkan sokongan kepada PMX. Baru 4 orang je yang menyatakan sokongan ni, kamu dah tak boleh tidur malam dah. Dah koyak. Termenung malam-malam nak tengok gambar dia. Itu sebab sebelum membuat sesuatu tu fikirlah banyak-banyak kali, Cik Din. Dan kaji balik implikasi dia di atas segala apa yang kamu lakukan. Kerana mungkin kamu nampak bahawa apa yang kamu buat itu boleh menguntungkan kamu, tetapi hakikat dan realitinya kamu merancang, Allah Ta'ala juga mempunyai perancangan dia. Perancangan Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada perancangan makhluk dia. Perancangan kamu akhirnya membawa binasa kepada diri dan parti kamu. Jadi malam ni saya yakin ramai yang nak bertanya soalan. Mana soalan ni? Kepada yang nak bertanya soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 019 481 9495. Nombor tu ada? 019 481 9495. InsyaAllah kita akan berdiskusi bersandarkan tajuk yang telah saya nyatakan tadi. Namun kita juga boleh berdiskusi menggunakan tajuk-tajuk lain. Ataupun kalau ada soalan-soalan daripada kawan-kawan di TikTok yang lama nak naik masuk live, boleh boleh untuk bersama-sama kita meluahkan pandangan, pendapat dan berdiskusi dengan kita, insyaAllah.
Nak komen pun boleh komen. Okey, silakan. Okey tu. Korang daripada Muhyiddin cakap Akhtar Lompat Parti ni ada kelemahan. Ada start Facebook. Ada start. Tak ya. Dia orang ni nak suruh kita berhenti live sampai bila ke apa benda ni? Nak give up lah. Kat YouTube okey dah. YouTube okey? YouTube okey. Yang tak okey Facebook? Facebook ke? Okey. Okey dah, okey dah. Dah okey. Okey. Silakan, soalan lain. Okey tu. Dia soalan ni agak melucu lah tapi saya kena tanya tu. Soalan melucu kan? Sebab Muhyiddin juga dakwa ada gerakan terancang untuk lemahkan Bersatu dan menggugat gabungan pembangkang. Adakah Muhyiddin ni delusional tu? Saya pun heran macam mana kita nak lemahkan sebuah parti yang sememangnya dah lemah. Jawatan MB pun tak ada tu. MB satu negeri pun tak ada. Kan? Semua jadi pak turut pada PAS ya. Macam mana kita nak lemahkan dia? Ada tak orang lain yang mempunyai kemampuan untuk melemahkan Bersatu selain daripada kejayaan yang dibawa oleh Muhyiddin dalam melemahkan Bersatu? Saya rasa tak ada. Sehingga kali ini tidak ada tolok tandingnya kemampuan orang lain untuk melemahkan Bersatu selain daripada Muhyiddin. Kan? Yang menjahanamkan masa depan Bersatu, Muhyiddin. Yang merosakkan nama baik Bersatu kerana pentadbiran yang penuh dengan skandal, jana wibawanya, skandal duit judinya, dengan skandal mendaruratkan negara untuk memastikan tidak ada orang mencabar dia dengan undi percaya ataupun undi tak percaya. Semua Muhyiddin. Yang lockdown negara ni Muhyiddin. Yang daruratkan negara ni Muhyiddin. Kan? Mana ada orang boleh lawan? Yang menantu lari pun Muhyiddin. So macam mana? Menantu orang lain tak lari. Din.
Siapa nak lawan? Siapa boleh lawan hang dalam usaha untuk merosakkan nama baik Bersatu? Tak ada. You are still the best. Okay. Okay Tok, tadi Tok ada sebut pasal Jana Wibawa ni kan Tok. Jana Wibawa. Wan Saiful, Wan Jana Wibawa tuduh PMX kini memimpin amalan politik wang. Dia yang didakwa rasuah, lepas tu dia tuduh orang lain mengamalkan politik wang. Aduh. PMX ni bukan setakat dia tak mengamalkan politik wang Dia nak membelanjakan wang rakyat pun dia fikir 10 kali Sangat berhati-hati sampai ditegur Tengku Mahkota Johor very careful. Macam mana dia kata Memimpin politik wang. Memimpin politik wang. Wan Saiful, Wan Jana Wibawa ni patut fikir dan cermin muka dia betul-betul. Dia tengok diri dia dulu kan. Sebelum dia bercakap orang tu, tengoklah parti dia dulu. Parti dia terkenal sebagai parti yang satu-satunya parti mempunyai trademark, scheme of thing, ugut ahli parlimen, kan? Merasuah pengundi, semuanya dapat kat parti dia. Still the champ. Jadi janganlah pindahkan kejayaan cemerlang kamu tu kat orang lain. Biarlah parti kamu menguasai benda-benda yang negatif ni. Tak payah pindahkan kat orang lain. Okey, silakan. Bagi soalan-soalan yang mencabar sikit boleh tak? Kalau ada yang dekat TikTok nak naik ke tu, tak ada kita terus proceed. Okey Tok. Ya. Ini berkaitan isu semasa lah kan. Selepas saya dah tiba 3 hari ni, tapi DAP telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura. Namun Tok, kita lihat pimpinan PAS ni seolah-olah membisu mengenai isu ni. Adakah Siti Mastura ni dah jadi liability Tok pada PAS? Dia sebenarnya dalam PAS ni ada banyak liability. Sanusi pun liability, Mastura pun liability, General Khair pun liability. Tapi dia orang ni kalau lagi teruk orang ni jadi liability, lagi disanjung. Ini budaya politik baru geng kita sini lah. So kita tak perlu nak heran lah kalau mereka ni menganggap orang yang penuh dengan liability ni sebagai orang yang mampu untuk memberikan anjakan paradigma kepada parti dia. Biarkan. Okey. Kita soalan seterusnya Ya. Pembangkang tu kita lihat semakin terdesak. Mereka memainkan propaganda yang melibatkan moral dan 3R. Kalau kita tengok zaman Mahathir tu, mungkin mereka ni dah ke ais era ataupun kerajaan perlu ambil tindakan drastik. Tak boleh biarkan diorang terus main isu itu. Dia macam ni lah. Kalau nak ikutkan 3R ni, sebenarnya banyak benda yang kita boleh tangkap diorang ni. Tapi sehingga ke hari ni alhamdulillah, nasib diorang ni baik kerana bila dia main isu agama, diorang masih bebas. Bila diorang main isu bangsa, diorang masih bebas, boleh lepas. Hanya Sanusi je tak berapa nasib baik kerana bila Sanusi main isu istana, main isu royalty, ni kabat dia je. Yang itu tak ada orang boleh pertahankan lah kalau dia dah menghina raja melampau sangat kan. So itu pihak polis kita nak halang pun tak boleh. Nanti istana pula marah kan. Kenapa? Setakat ni saya tengok kerajaan ni sangat lenient lah dengan puak-puak ni. Walaupun mereka main isu 3R ni nampak tak teruk sangat kena. Kan? Okey. Okey Tok. Berkait dengan 3R kat tu. Okey. Sanusi berkata tindakan MP Perikatan Nasional Sokong PMX ni merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh parti. Saya setuju sangat. Kerana bila mereka mengatakan bahawa tindakan 4 orang ini satu pengkhianatan, kita bagi up sikit. Mereka ni bukan pengkhianat tapi pengkhianat kuasa 2. Tapi siapa yang mulakan dulu? Yang memulakan dulu ialah Bersatu.
dengan merompak 16 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Siapa lagi yang memulakan buat kali kedua? Bersatu lagi dengan merompak 9 orang daripada PKR. Siapa yang meneruskan perbuatan merompak ni? Bersatu lagi dengan menarik Syed Saddiq kan, untuk menarik sokongan terhadap PMX. Jadi bila orang dia ikut telunjuk dia, ikut tunjuk ajar dia, janganlah salah orang dia. Betul tak? Nama pun orang kamu kan. Okey, kita ada pemanggil. Oh. Semut pink. Nama yang tak pernah elok tu. Okey, silakan. Siapa nak masuk live Tadi nampak macam ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Wan Rizal, kalau ada berani tu main masuk. Jangan duk maki berluar ya. Okey. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, dengar tak? Dengar. Okey, silakan Kak. Okey. Tu nak tanya pasal apa nama MP Kepala Batas tadi kan. Ada saya ada masa tengok dalam room sebelah PN ni. Okey. Dia kata Lim kan dah buat apa nama nak buat saman kan. Okey. Dia cakap kalau buat pun takkan lekat sebab MP tu semasa dia berucap tu dia bukan dia bukan nak menuduh, dia kata dia cuma membaca apa yang ditulis dalam buku yang dibuat oleh UMNO. Betul ke tu? Betul ke tu? Dia macam ni lah. Bila time dah terantuk, dia baru nak terhadap. Bagi saya senang saja. Selama hari ni PAS ni bermusuhan dengan UMNO. Kan? Kalau sebelum pilihan raya umum yang ke-15 tu, mereka pun bermusuhan dengan UMNO. Betul tak? Semenjak bila pula, bila dia nak berkempen, dia pakai modal UMNO. Bila dah tersepit, bila nak kena saman, baru dia sibuk. Dia petik nama UMNO juga. Inilah realiti orang ni lah kan. Sepatutnya sebelum dia bercakap tu dia fikirlah 10 kali. Tabayun lah dulu, cek fakta-fakta dia tu. Kan? Sepatutnya ahli parlimen dia dah tahu dah apa dia patut buat sebelum dia bercakap. Tapi dia bercakap dulu baru berfikir, ini memang masalah. Kan? Okey. Ada lagi tak? Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okey Kak. Terima kasih. Ada soalan di studio? Studio ada tu. Silakan. Gitu. Baru-baru tu di waktu ceramah PN di Kemaman, Anwar Musa telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa UMNO kini telah rosak sepenuhnya di bawah pimpinan yang ada pada ketika ini tu. Ya. Tok nak komen? Saya rasa saya tak payah komen orang yang dibuang oleh kepimpinan yang ada ni. Kalau kepimpinan yang ada ni pun boleh membuat keputusan yang tepat dengan membuang sampah macam Anwar Musa ni, kan? Jadi cuba bayangkan kalau kepimpinan yang sedia ada ni lebih baik daripada kepimpinan yang buang ni. Kan? Sudah pastilah keputusan yang lebih tepat dapat diambil. Mungkin lagi awal lagi dia kena buang. Kan? So orang yang kalau parti UMNO pun dah tak pakai dia ni, kan? Kita tak payah nak kisahlah apa dia nak cakap. Saya pun harap PAS bagilah peluang untuk Anwar Musa ni bertanding dekat
Kemaman ni, kerana beliau ni nampak gayanya makin tak karuan semenjak tak jadi ahli parlimen ni, dia gundah kulana. Bagilah peluang dia jadi ahli parlimen balik. Kan? Kesian. Lagipun PAS bukannya ada calon-calon lain pun. Kan? Habis kuat Anwar Musa. Kalau tak ada Anwar Musa, Arau. Kalau tak ada Arau, semua geng-geng bekas UMNO juga. Itu je lah standard PAS ni. Kalau tak pun, manusia korap yang telah pun diisytiharkan oleh mahkamah korap tu, yang itulah yang dia akan letak balik sebagai ahli parlimen. Kita tengok apa yang berlaku di Kuala Terengganu. Kan? Orang tu dah terang-terang disahkan merasuah pengundi. Tapi dia letak balik jadi calon parlimen. Menang. Orang yang mengundi dia pun tak berfikir. Orang yang mengundi dia tu pun tak tahu halal haram. Niat tu bagus. Mengundi PAS ni kerana Islam. Tapi semenjak bila Islam mengajar untuk merasuah pengundi? Yang tu dia tak berfikir. Okey. Soalan lain? Okey tu. Ya. Ini kenyataan daripada Anwar Musa juga lah tu. Dia berkata bahawa Muafakat Nasional bantu UMNO bangkit selepas tersungkur sewaktu PRU 2018 tu. Ini merepek ya semua. Dia Muafakat Nasional bantu ke tak bantu ke, yang menyebabkan kita ni kukuh kembali ialah kerana kita lawan musuh kita pada ketika itu, Mahathir Mohamad. Dan Mahathir pula, dia ada agenda dia untuk mengelakkan daripada menyerahkan kursi kepada Datuk Seri Anwar. Maka dia sendiri membantu untuk memburukkan imej DAP bagi membolehkan last kali Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan atas alasan DAP. Hakikat dia sebenarnya alasan dia tak nak pas kursi tu dekat Anwar, itu je. Kan? Jadi kena faham lah. Kena faham. Kalau misalnya bukan Mahathir yang jadi Perdana Menteri, kalau ketika tu Datuk Seri Anwar yang jadi Perdana Menteri, jenuh juga kita nak jatuhkan dia orang ni. Kan? Tapi pasal Mahathir, dengan sifat dia, dengan kenyanyukan dia, dengan tindakan dia yang sabotaj rakan-rakan komponen dia sendiri, ianya memudahkan kerja kita. Kita tak nafikan bahawa kerjasama dengan PAS sedikit sebanyak mengukuhkan kedudukan kita. Kita tak nafikan. Itu ada. Tetapi that is not the only reason why UMNO make a comeback. Sebab last kali PAS jugalah yang menjadi punca kenapa UMNO jatuh. Dengan pengkhianatan dia, dengan kerjasama dia dengan musuh politik kita Bersatu, mereka jugalah yang telah menjahanamkan kita. Jadi Anwar Musa ni sudah pastilah dia nak jadi calon pilihan raya dekat Kemaman ni. Dia mesti puji Haji Hadi, puji PAS kau-kau lah, nak menunjukkan seolah-olah macam UMNO ni bergantung harap pada Haji Hadi ataupun pada PAS saja. Sebenarnya bukan keseluruhannya bergantung pada itu. Dia ada banyak faktor lain. Faktor yang paling utama sekali ialah kerosakan-kerosakan yang dibawa oleh Mahathir. Dapat kuasa, dia buang Ketua Hakim Negara. Dia lantik Richard Malanjun. Dapat kuasa, dia buang Peguam Negara. Kena saman, kena 3.7 juta kerajaan bayar pada Tan Sri Apandi. Lepas tu lantik pula peguam kepada Ketua Komunis Melaya untuk menjadi Peguam Negara. Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan mudah untuk kita menjatuhkan Mahathir. Ini kena faham. Itu bukan benda yang dibuat oleh PAS. Itulah kerosakan yang dibuat oleh Mahathir sendiri. Kalau Mahathir menggunakan otak dia yang waras, dia jaga kerajaan dia baik-baik, adakah boleh berlaku benda macam ni? Sudah pasti tidak. Kerana Mahathir membuka ruang untuk kita
balon dia. Okey, ada lagi? Kita ala-ala kita dah masuk ke PRK Maman ni. Ya. Tok boleh nak komen ke sedikit pasal preparation untuk hadap PRK Maman ni? Buat masa ni kawan-kawan kita sudah turun ke bawah kan. Tadi pun pengurusi Felda dah masuk pergi ke Felda-Felda di Kemaman. Dan beliau pun pernah menjadi ahli parlimen di sana. So tumpuan sudah dibuat. Datuk Seri Ahmad Said pun dah menggerakkan jentera kita daripada itu hari lagi kan. Semenjak kita cuba untuk buat petition mahkamah lagi, kita dah buat kerja tu. Namun saya tak nafikan laluan memang begitu sukar. Laluan memang begitu sukar. Tak payah dengar kenyataan gila kucing tanah lah. Kalau ikut otak kucing tanah ni, kepala dia ni kadang-kadang tak berapa betul. Dia kata apa ni, kalau Kemaman ni kalah Datuk Seri Zahid perlu meletakkan jawatan. Tak kebodoh punya kenyataan ni Kemaman tu 27,000 kita kalah itu hari. Kalau misalnya kita menang tiba-tiba kalah, kau buat kenyataan macam tu boleh lah. Betul tak? Ini benda yang di luar kawalan kita. Itu hari masa menang dekat Pelangai, tak ada pula dia cerita apa-apa. Betul tak? Kita menang dekat Pulai, kita menang dekat Simpan Jeram, tak ada pula dia cakap apa-apa. Ini dah kawasan kalah bukan sikit, 27,000 kalah. Dia tiba-tiba nak suruh kita nak suruh presiden letak jawatan kalau kalah. Pakai otak lah sikit. Bagi idea tu kadang-kadang dia punya idea ni kadang-kadang mengarut. Kita tak nafikan dia ada membaca. Tapi membaca saja tak boleh berfikir dengan waras pun. Susah juga. Dia kena membaca dan boleh berfikir. Jangan setengah orang tu dia baca buku, contohnya lah macam Ezra Maknur dulu, dia baca buku Long Walk to Freedom, dia nak tiru bulat-bulat apa yang Mandela buat. Ini bodoh, tak pakai otak. Kita baca, kita belajar daripada pengalaman orang yang lepas. Tapi tak semestinya kita kena tunggu macam Mandela 27 tahun baru dia akhirnya dia bersetuju untuk bekerjasama ataupun berunding dengan kerajaan apartheid. Tak cerdik lah. Lawan, dia tunggu 27 tahun baru nak berunding. Kalau kita dah tahu last kali Mandela mau berunding, kita berunding lah awal. So jangan ikut bulat-bulat apa yang buku tulis. Kerja membaca ni supaya kita boleh berfikir dan menghasilkan pemikiran kita sendiri. Bukan tiru bulat-bulat apa orang lain buat. We learn from others' mistake. Okey. Kita ada apa daripada kita? Tak ada. Tak ada. Okay, kita keluar sikit lah daripada PRK Kemaman dengan bersatu. Okey. Kita melihat Selangor baru saja membentangkan Belanjawan 2024. Sekali lagi kita lihat kaki tangan awam negeri mendapat bonus 2 bulan setengah. Ini menunjukkan prestasi negeri yang baik. Selangor boleh dijadikan contoh kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin kerana telah memberikan bonus yang cukup tinggi 2 bulan setengah. Ini dia bagi selepas pilihan raya tau ini satu benda yang saya kagum dengan Datuk Seri Amiruddin lah. Dia pandai cari duit, dia pandai diversify Selangor punya source of income, mempelbagaikan semua pendapatan Selangor. Bila ada hasil, dia pulangkan kepada rakyat negeri Selangor, kepada kaki tangan awam negeri Selangor yang membantu menjayakan agenda ekonomi negeri Selangor walaupun selepas pilihan raya. Ini jarang orang buat. Biasa orang buat ni ketika dekat pilihan raya. Okey. Ada lagi kalau daripada TikTok kalau tak ada? Tak ada. Silakan jalan terus. Soalan studio.
dia meninggal tu. Okey, ada soalan lagi? Bonus negeri PH bagi bonus kat rakyat negeri PAS. Bonus disebat. Nak buat macam mana kan? Dan korang pilih negeri PAS. Ya. Okey, ada soalan lain? Kawan-kawan kat TikTok ada soalan? Silakan. Kalau tak ada soalan, okey, kita ucap terima kasih. Kita minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh bagi kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insya-Allah. Pada hari Selasa malam saya akan kudara bersama dengan Dr. Anita Sulaiman berhubung dengan isu IHR. Nantikan siaran langsung itu. InsyaAllah kita akan menghurai kebimbangan orang ramai hari ini. Banyak orang memviralkan video Zul Hassan. Saya nak beritahu PPIM sudah pun mengisytiharkan bahawa Zul Hassan tidak mewakili mereka. Tidak mewakili mereka. Kita pun tengok Zul Hassan ni makin lama makin lain macam dia punya fitnah-fitnah yang tak sepatutnya keluar daripada mulut orang yang siuman. Sampai keluar kenyataan mengatakan bahawa siapa yang cocok vaksin ni harta-hartanya akan dirampas. Saya minta lah saudara Zul Hassan ni berhentilah daripada buat benda-benda yang mengarut ni. Saya pun anti rejim Muhyiddin, rejim KJ yang memaksa rakyat untuk cucuk vaksin. Tapi kalau kita tentang vaksin ini, kita tak perlu sampai ke tahap mereka cerita yang tak masuk akal. Saya perhati je. Bagi saya cukup-cukup lah. Dengan cerita-cerita dongeng kata apa ni, harta akan dirampas lah, bulan 12 ni kalau kita tak bantah IHR, kita akan hilang kedaulatan lah. Ni semua banyak benda yang tak betul, tuan-tuan. Banyak benda yang tak betul. Jadi hari Selasa ni insya-Allah kita akan huraikan. Untuk makluman kawan-kawan, janji yang dibuat oleh Menteri Kesihatan kita ialah kedaulatan negara akan tetap dijaga. Untuk makluman orang-orang yang percaya dengan Zul Hassan ini, saya nak beritahu semua negara-negara WHO yang menyertai WHO ni, Malaysia adalah antara orang yang menandatangani IHR 2005. Kita adalah sebahagian daripada WHO. Okey. Kalau pun kita tak setuju, tuan-tuan, saya memang tak setuju dengan banyak benda yang dibuat oleh WHO. Tetapi saya nak beritahu, menurut Menteri Kesihatan sekarang, Dr. Zaliha, dan bekas Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin, kita punya perundingan ni belum selesai. Tuan-tuan, belum selesai. Dan dah selesai pun, maknanya semua negara yang menyertai IHR ini mesti bersetuju dengan terms and condition di dalam IHR ini. Dah selesai setuju, akhirnya ianya akan dibawa ke kabinet. Bawa kabinet pun dijangka dalam bulan Mei tahun depan. Jadi berhentilah Zul Hassan daripada membuat fitnah-fitnah yang mengarut. Saya betul-betul tak faham lah. Sebagai orang Islam ni, kita jangan buat reka benda yang tak ada. Dan saya nampak makin lama makin melampau. Dan orang yang memforwardkan dia punya video ni pun kadang-kadang tak pakai otak. Cubalah fikir logik tak. Yang orang lain yang ambil vaksin ni, tuan-tuan,
Takkanlah diorang ni nak biarkan harta diorang ni dirampas begitu saja. So di mana datang logiknya? Itu sebab sebelum kita memviralkan apa yang dikeluarkan oleh Zul Hassan ini, kan, fikir banyak kali. Kalau kita berfikir guna otak kita sendiri, jalan cerita dia pun dah terlalu banyak terpesong. Dia ada 2 orang kat sana tu lah, seorang lagi profesor ni. Memang dah mirip ke sebelah Perikatan Nasional, kan? Hari ni mereka digunakan untuk memburukkan kerajaan. Jadi jangan kita terpedaya dengan mereka-mereka ni. Banyak ada agenda peribadi, banyak ada agenda peribadi. Jadi jangan sampai kita diperbodohkan oleh mereka dengan cerita-cerita yang langsung tak masuk akal. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kerajaan hari ini memaksa rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin seperti mana yang KJ buat, saya sendiri akan tentang. Saya sendiri akan tentang. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita semua tahu kesan vaksin. Hari ni orang yang ambil vaksin banyak yang tak sihat. Orang yang tak ambil vaksin okey je. Jadi kalau benda ni berlaku tuan-tuan, kita sendiri akan tentang. Jadi jangan terpedaya dengan cerita-cerita Zul Hassan ni. Itulah nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.